Salam sejahtera kepada semua pelajar. Diharap semua pelajar sehat selalu. Hari ini kita akan belajar modul 5, unit 5.2, sistem catatan bergu. Pernahkah Anda bermain jongkang-jongkit? Untuk bermain permainan ini, Anda memerlukan pasangan, bukan? Kawan Anda perlu duduk atas tempat duduk masing-masing. Kemudian digoyangkan bagi membuat jongkang-jongkit bergerak. Dengan cara ini barulah senang Anda bermain bersama kawan, bukan? Ini bermaksud Anda memerlukan pasangan untuk bermain bersama. Dengan gambaran permainan ini, bolehlah cikgu samakan dengan tajuk yang kita akan belajar hari ini, yaitu sistem catatan bergu. Apakah sistem catatan bergu? Sistem catatan bergu merekodkan setiap urus niaga sekurang-kurangnya dalam 2 akaun yang berbeza, yaitu satu akaun akan didebitkan dan satu akaun akan dikreditkan dengan amount yang sama. Dalam pelajaran unit 5.1 yang lalu, yaitu ledger, kita telah belajar tentang format ledger yang terdiri daripada tarik, butir, folio, dan amount. Dalam unit itu, cikgu telah terangkan fungsi setiap item. Dalam unit kali ini, cikgu akan menunjukkan bahagian debit dan kredit dalam akaun seperti yang cikgu tunjukkan gambaran dalam permainan jongkang-jongkit tadi. Cikgu akan memberikan contoh untuk penerangan lanjut tentang catatan bergu. Contohnya, Niagaan Elis telah membeli sebuah meja bernilai Rp500 dari kedai jati secara kredit. Dalam situasi ini, langkah pertama, kita perlu memastikan 2 urus niaga yang terlibat. Pertama, kita wujudkan akaun perabot, karena perabot dalam perniagaan Elis bertambah. Kedua, kita wujudkan akaun belum bayar kedai jati, karena hutang perniagaan Elis kepada kedai jati telah bertambah sebanyak Rp500. Langkah kedua, pelajar perlu kenal pasti catatan akaun di bahagian debit dan kredit. Oleh kerana perabot dikategori sebagai aset dan aset bertambah, maka akaun ini direkodkan di sebelah debit akaun perabot. Manakala akaun belum bayar kedai jati pula dikategori sebagai liability dan liability bertambah, maka kita akan rekodkan akaun ini di sebelah kredit akaun belum bayar kedai jati. Di sini, cikgu akan memberi pelajar sedikit tips tentang penentuan akaun, sama ada di sebelah debit atau kredit suatu akaun. Coba pelajar lihat sinonim yang cikgu cipta ini. Akaun yang didebitkan ialah Asambi. As mewakili aset, Am mewakili ambilan, B pula mewakili belanja bila urus niaga ini bertambah. Sebaliknya, akaun yang dikreditkan pula ialah Halia. Mewakili ekuiti pemilik, H mewakili hasil, Lia mewakili liability bila urus niaga itu bertambah. Begitulah sebaliknya, sekiranya urus niaga berkurang. Mudah kan pelajar untuk mengingatinya? Jadi, pelajar perlu menghafal sinonim ini untuk memudahkan pelajar merekodkan di bahagian yang betul. Dalam analisis cikgu dapati pelajar selalu melakukan kesilapan dalam menerangkan perekodan suatu akaun. Coba Anda lihat ruangan debit dalam akaun A. Apakah butiran yang tercatat di sana, pelajar? B, bukan? Selalunya pelajar akan beranggapan bahwa akaun B ialah akaun yang didebitkan, karena butiran ini tercatat dalam ruangan debit. Sebenarnya akaun yang didebitkan ialah A dan bukannya B. Begitu juga sebaliknya.
Dalam account B, account yang dikreditkan ialah account B dan bukannya E. Cikgu akan terangkan persoalan ini melalui gambar ini. Coba pelajar lihat. Bahagian sebelah debit, account E. Terdapat pokok kelapa, bukan? Pokok kelapa tersebut adalah hak milik E, bukannya B. Walaupun B berada dalam ruangan debit. B hanya boleh diibaratkan sebagai pelawat yang melawat kawasan kebun kelapa milik E. Jadi account yang didebitkan ialah E. Coba pelajar lihat pula di bahagian sebelah kredit account B. Terdapat pokok mangga, bukan? Pokok mangga dalam ruangan tersebut adalah hak milik B dan bukannya E. Walaupun E berada dalam ruangan kredit account tersebut. E hanya boleh diibaratkan sebagai pelawat yang melawat kawasan kebun mangga milik B. Jadi account yang dikreditkan ialah B. Setelah pelajar mengenal pasti catatan account di kedua-dua bahagian dan merekodkannya dengan betul, maka account tersebut perlu ditutup dengan menulis baki hantar ke bawah pada hujung bulan. Kemudian mengimbangkannya. Seterusnya, pelajar perlu meletakkan 2 garis di kedua-dua jumlah tersebut. Akhir sekali, pelajar perlu memindahkan baki akhir tadi ke bulan hadapan dengan menulis baki bawah ke bawah. Demikianlah juga langkah yang sama perlu pelajar lakukan dalam mencatat account belum bayar kedai jati. Dengan ini, maka lengkaplah sesuatu account tersebut. Diharap pelajar akan memahami segala yang cikgu sampaikan tadi. Di sini cikgu akan memberi pelajar beberapa soalan sebagai latihan untuk diselesaikan. Selamat mencoba. Sekian pelajaran kita hari ini. Jumpa lagi di lain hari dengan topik yang lain. Terima kasih.